Jadi kita yang buat ibadat sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kitab Hayatul Sahabah bersama Al-Fadhil Ustaz yang Ustaz tak ada yang Salman Farisi. kejap keluar dari kejap dalam kejap di sana Isnin pergi Fiji. Isnin pergi Fiji. Isnin ni Fiji negara Fiji. Oh, insyaAllah. tak tahu pergi haji pula 4 bulan 4 bulan haji insyaAllah. Jadi saya ingat kita ambil bakat pengajian kita pada malam ini dengan menghayati kisah sahabat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat untuk perkongsian yang saya sampaikan dan jadi hormat buat diri kita dan kehidupan kita insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqil wa'dil amin amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib atau kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Raja Jawatan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita berada di dalam bulan Zulqa'dah, merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita perlu meningkatkan amal dalamnya. Bulan ini ialah bulan di mana orang sedang dalam keadaan persediaan untuk menunaikan haji. Dan bagi kita yang tidak tunaikan haji, maka kita usahalah kalau tak dapat jadi tetamu Allah di tanah suci, maka kita usaha 1 hari 5 kali menjadi tetamu Allah di tanah air, yakni solat berjemaah di masjid dan surau. Baik, menyambung dengan kita Hayatul Sahabah, berada pada kisah membicarakan tentang Hazrat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan mengenai tentang pertemuannya dengan seorang lelaki di Nasibin. Telah kita ceritakan tentang Nasibin ni, yang mana satu tempat yang mana di pertengahan jalan daripada Mausil nak menuju ke Syam, dan jaraknya daripada Mausil 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan, masya-Allah. Baik. Selesai sahaja guruku itu dikebumikan, aku pun bertolak ke Nasibin mencari lelaki yang dimaksudkan. Setelah menemuinya, aku menceritakan kepadanya perihal diriku dan pesanan guruku itu. Ini bila Sayyidina Salman Farisi selesai kebumikan gurunya, maka dia pun bergerak pergi ke tempat yang gurunya wasiatkan, iaitu Nasibi. Terdapatnya seorang lelaki yang saleh. Maka dia pun menceritakan tentang apa yang dia alami, iaitu dia ingin mencari guru pembimbing untuk membimbing dirinya agar menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan apa yang dipesan oleh gurunya itu untuk bertemu dengan lelaki tersebut. Lalu dia berkata, tinggallah dengan kami. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu, maka dia benarkan untuk tinggal dengan mereka. Kata Salman, aku pun tinggal dengannya dan aku dapati dia memang seorang yang baik lagi mulia. Sebagai kita cerita pada pertemuan yang lepas kan, pergerakan kota yang daripada bandar namanya Jayan di Isfahan, bergerak pergi ke Mausil, dan kemudian daripada Mausil bergerak pergi ke Nasibin. Daripada Jayan tu pergi ke Syam dulu. Daripada Syam pergi ke Mausil, Mausil pergi ke Nasibin. Masya Allah. Yang di Nasibin juga orang soleh tersebut meninggal dunia.
Namun ketika hampir dia meninggal dunia, aku bertanya, Tuan pun sedia maklum keadaan saya. Saya perlu untuk orang yang membimbing saya. Maka setelah ketiadaan Tuan, kepada siapa Tuan ingin wasiatkan saya? Dia minta supaya lelaki ini berikan dia satu orang yang boleh menggantikan tempat sebagai guru. Jawabnya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak ketahui seorang yang masih berpegang dengan agama kita, ini kitab yang asal, ini dengan syariat Nabi Isa. Ini yang dicari ni ialah orang berpegang dengan syariat Nabi Isa. Kerana pada ketika itu telah ada golongan yang telah menyokok tambah kitab Injil yang asal. Maksudnya agama yang sekarang lah, Kristian yang sekarang. Telah pun ada pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga masih ada kekal orang yang berpegang dengan kitab asal. Beriman pada Allah. Tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Sebab itu dalam agama Kristian yang sekarang pun berlaku perpecahan di kalangan mereka. Di kalangan mereka yang mana tidak mempercayai golongan yang mana menyembah patung Yesus. Kerana mereka mengatakan ini bukan ajaran daripada ajaran kita, kerana ajaran kita bukan penyembah berhala. Dan mula timbul berbagai pertanyaan. Kalau tuan-tuan lihat dalam perdebatan tu, berbagai pertanyaan, antaranya kalau kita pergi di Afrika, Yesus tu gelap. Kalau kita pergi ke Eropah, Yesus tu putih. Kalau pergi dekat Jepun, Yesus macam muka Jepun. Kalau yang belah Indonesia, Yesus macam muka Melayu. Jadi macam mana Yesus ni? Timbul pertanyaan. Dan pertanyaan tu bukan datang daripada orang Islam, daripada orang Kristian sendiri. Jadi benda tu telah berlaku daripada dulu lagi. Masya Allah. Jadi yang ni adalah orang yang berpegang kitab asal. Maka setelah meninggalnya dia, maka aku pula mencari lelaki yang dimaksudkan. Setelah menemuinya, aku pun menceritakan hal yang berlaku tentang diriku. Mendengarkan kisahku, dia pun berkata, tinggallah denganku. Aku pun tinggal bersamanya. Demi Allah, dia juga seperti lelaki-lelaki yang aku jumpa sebelum ini, begitu soleh, begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama aku tinggal dengannya, aku bekerja dan memperoleh beberapa ekor lembu dan kambing. Waktu dengan orang lain tak bekerja, khidmat sepenuh masa. Tapi dengan dia ni, aku kerja, aku berkhidmat dan juga aku bekerja. Khidmat untuk syekh ni dan juga bekerja. Masa berlalu dan kematian juga mengundangnya. Meninggal lagi. Bayangkan tuan-tuan, cabaran Sayyidina Salman nak ajar kita bahawa guru ni perlu dicari. Bukan guru cari kita. Sebab itu ulama tamsilkan guru ni dia macam telaga. Siapa yang perlu air, dia pergi pada telaga. Ta'lim ni, mengajar ni macam telaga. Siapa perlu pada ilmu, maka dia datang. Adapun dakwah, dia macam hujan. Ta'lim macam air telaga. Siapa nak air, dia kena pergi telaga. Tapi dakwah macam hujan. Maksudnya macam mana? Hujan ni air yang mendatangi kita, bukan didatangi. Untuk ilmu, untuk ta'lim, pengajian, maka itu seperti telaga. Siapa nak, dia kena pergi. Itu adab dia. Tapi untuk dakwah, orang alim tu mendatangi, bukan didatangi. Sebab itu untuk dakwah diumpamakan seperti hujan. Baginda umpamakan macam hujan. Hujan akan pergi kepada semua daratan. Tanah yang gersang pun pergi, tanah yang lembap pun pergi, tanah yang bertakung air pun hujan akan pergi. Hujan takkan kata, ini dah air dah banyak kat tasik ni, buat apa turun lagi kat tasik? Tak, hujan tetap akan turun juga kat tasik walaupun ada air. Sebab itu bila mana jemaah dakwah yang ada ulama dalam tu bergerak pergi ke pondok, pergi ke madrasah, ada budak madrasah tanya, nak buat apa datang sini? Sini tak payah dakwah dah, semua dah alim dah. Maka nak bagi tahu bahawa dakwah ni macam hujan. Walaupun tempat air yang dah bertakung, dah alim dah, maka dakwah tetap kena datang untuk saling ingat mengingat ataupun bertukar pandangan. Mungkin dia ada ilmu dalam bidang sekian-sekian, kita tak ada. Kita boleh bertukar pandangan dengannya. Maka sebab itu dakwah ni kata ulama dia macam kilang. Dia perlu buka 24 jam. Daripada kilang dakwah lah hasilnya adanya majlis ilmu. Dari kilang dakwah lah adanya masjid-masjid. Daripada kilang dakwah lah kita dapat beribadah dengan tenang. Tapi kalau kilang dakwah ni tutup, maka satu ketika nanti majlis ilmu akan mati.
Orang akan tak datang masjid lagi dah. Sebab dakwah ni macam kilang, kata ulama. Seperti mana kita tahu kilang padi sangat penting, hasil daripada kilang tu lah di rumah kita ada beras. Tapi kalau seluruh Putrajaya rumah-rumah mereka semua dah ada beras, kilang tak diperlukan. Kilang pun tutup. Satu ketika maka akan kehabisan beras. Sebab itu walaupun semua orang dah alim, semua orang dah semayang, kilang dakwah tak boleh tutup, tetap kena berjalan. Kerana kilang dakwah adalah kilang menghasilkan orang soleh. Kilang dakwah adalah untuk mengekalkan agama dalam diri kita. Bila kilang dakwah tutup, maka itu kesan kita tengok satu dunia. Di Bosnia, saya pernah cerita di sini. Bila kilang dakwah tutup, apa berlaku? Walaupun masjid itu usia 500 tahun, di sebelahnya ada madrasah 3 tingkat. Pernah ratusan pelajar pernah belajar situ. Tapi bila kilang dakwah tutup, masjid mati, taklim pun mati, majlis ilmu pun mati. Sebab itu pentingnya kilang dakwah ni perlu beroperasi. Sebab itu Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, satu ulama yang antara yang menghidupkan usaha dakwah ni, bila satu ketika dia dah bentuk satu jemaah untuk bergerak pergi berdakwah, maka jemaah tu baru bergerak keluar masjid masuk balik. Maka Syekhul Hadis Maulana Ilyas rahmatullahi alaih tanya, kenapa tuan balik? Dia kata hujan kat luar. Maulana Ilyas telah senyum. Dan Maulana Ilyas tanya, pernah tak kamu dengar mana-mana kilang tutup sebab hujan? Tak pernah, dia kata. Pernah tak kamu dengar mana-mana pasar, kedai-kedai tutup sebab hujan? Tak pernah pula. Takkanlah sebab hujan dakwah kena tutup. Pergilah ambil payung dan pergi. Kadang-kadang kita cuba mewujudkan banyak alasan untuk kita tak pergi masjid, untuk kita tak buat dakwah. Kita bagi alasan ni, alasan ni, alasan ni. Padahal kalau benda tu untuk projek dunia kita, semua alasan tu mesti beres. Semua alasan mesti beres. Tuan akan dapat tender sekian-sekian, tuan kena pergi besok ke rumah Polan bin Polan, menteri sekian-sekian. Besok kita banyak appointment, tapi sebab projek ni besar, semua kita cancel. Masya Allah. Sebab apa? Sebenarnya kita boleh urus, tapi kita bagi untuk agama, kita bagi alasan. Jadi Salman menunjukkan contoh betapa kesungguhan diperlukan untuk kita mencari guru. Dan tak mesti satu orang guru je. Bila guru tu meninggal, kena cari guru lain. Berapa ramai orang, saya anak murid Polan bin Polan, tok guru saya dah meninggal, saya pun sampai situ je lah belajar. Kan? Jadi Salman tunjuk contoh, meninggal guru ni cari guru ni, meninggal guru ni cari guru ni, meninggal guru ni cari guru ni. Dan perjalanan bukan dekat. Ulama kata kalau perjalanan macam tadi, dikiraan dia daripada Mausil tu nak pergi ke Nasibin tu ambil 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan, dia cecah hampir dekat 200-300 kilo. Perjalanan tu cecah dekat 200-300 kilo kalau 6 hari perjalanan, kalau kiraan dulu punya. Jadi nak tunjukkan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Ini sahabat Nabi dalam mencari kebenaran dan menuntut ilmu. Masya Allah. Baik, seterusnya. Ketika dia hampir meninggal dunia, aku pun bertanya, Tuan tahu perihal diriku. Ini aku perlu orang yang boleh bimbing aku. Maka kepada siapa Tuan ingin wasiatkanku? Jawabnya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu masih ada orang yang berpegang dengan agama kami di atas muka bumi ini. Namun, ketahuilah wahai anakku, masanya telah hampir akan muncul di tanah Arab seorang Nabi yang diutuskan dengan agama Ibrahim. Nabi itu akan berhijrah dari tanah airnya, tempat lahirnya, ke negeri yang mempunyai banyak pohon kurma. Ia terletak di antara dua tanah berbatu kehitaman. Ni tuan-tuan. Ni tanda Madinah. Tak ada pokok kurma dan terletak di antara dua tanah batu kehitaman. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa perang Khandak? Perang Khandak. Perang Khandak dia buat balik situ Madinah ke? Tak. Pandangan ulama paling panjang pun perang Khandak ni 2.7 km. Itu paling panjang dalam kitab Ma'alim Madinah. Lebar 5 meter dalam 4 meter. Panjang dia paling panjang 2.7 kilo. Madinah 2.7 kilo ke? Lebih lagi. Jadi kenapa dia buat parit 2.7 kilo je? Mungkin orang kafir boleh pergi kepada yang 2.8 kilo. Mungkin yang ke 3 kilo orang kafir boleh masuk. Tapi kenapa dia hanya buat parit 2.7 kilo? Ni paling panjang lah. Ada kata 1 poin lebih je. Kerana Madinah terletak di antara dua batu hitam. Batu dia serpih-serpih dan tajam.
Dan masih ada di Madinah. Tempat ni masih ada. Nak paling mudah kat airport lah. Lepas tuan-tuan mendarat tu, on the way bas tu nak pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok kiri kanan akan nampak batu hitam je. Batu hitam tu, baru ni saya bawa Tuan Guru Muhammad Mansur pergi, dia bawa beli kasut kelab, saya pun tak nak sebut. Tapi yang saya tahu tu kasut mahal lah. Sebut pun saya tak kerti apa, kelab ke apa benda dah nama. Kasut ori, kasut mahal. Dia pijak, pecah kasut tu. Cuba tuan-tuan bayang. Ni nak cerita batu hitam ni. Sebab itu parit tu hanya dibina 2.7 kilo. Kerana batu hitam tu kuda tak boleh pijak. Kuda tak boleh pijak. Ni di antara dua batu hitam. Tapi kadang orang malas nak fikir, dia tak tanyalah. Tapi kalau orang minat sirah dia akan pelik. Kenapa 2.7 kilo je? 2.8 kilo pun kafir boleh masuk. Tapi kalau orang tak minat sirah, biarlah 2.7 ke 2.8 ke, yang penting parit ada kat situ. Dia tak nak fikirlah kan. Tapi kalau tuan-tuan terfikir, ini jawapan dia. Kerana batu hitam tu kuda tak boleh pijak. Orang pun pijak, pecah kasut. Masya-Allah, tajam, batu dia tajam. Ni Madinah. Di antara dua batu hitam. Ni kata padri ni. Ini padri yang beriman lah. Dia pesan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi itu mempunyai beberapa tanda yang nyata. Dia beritahu tentang tanda-tanda kenabian, nubuah. Baik, macam mana padri ni boleh tahu? Kerana Allah Ta'ala telah ceritakan Nabi, tentang Nabi kepada Nabi-Nabi dulu dalam kitab-kitab mereka, dalam suhuf mereka, dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu juzuk 2 muka kedua Allah beritahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Dalam kitab-kitab dulu banyak cerita pasal Nabi. Sebab itu ayah-ayah kalau di rumah ada kitab yang namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang lalai, dikarang oleh Al-Imam Abu Raih As-Samarkandi. Baru-baru ni kami pergi ziarah makam beliau di Samarkand. Baik. Jadi Imam Abu Raih As-Samarkandi karang satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang lalai. Di akhir kitab tu ada kisah seorang Yahudi. Saya pernah cerita rasanya kat sini. Dan Yahudi itu sangat benci dengan Nabi, sangat benci dengan Islam. Satu hari dia baca kitab Taurat. Dia baca-baca jumpa nama Nabi, koyak. Supaya anak dia tak jumpa nama Muhammad ni, supaya anak dia tak masuk Islam. Dia takut. Baca-baca lagi, jumpa lagi besok, koyak lagi. Lusa baca lagi, jumpa lagi, koyak. Seminggu dia baca, dia tak koyak dah. Sebab apa? Dia kata kalau aku koyak, Taurat jadi nipis. Habis koyak habis. Punya banyak nama Nabi dalam kitab Taurat. Jadi dia kata dia memang geram betul. Dia kata, siapa ni Muhammad ni? Dia kata. Tapi dalam kitab dulu dia tak panggil Muhammad, dia panggil Ahmad. Siapa Ahmad ni? Sampai setiap bab ada nama dia. Aku mesti pergi jumpa dia, nak tanya dia apa istimewa dia sangat. Sampai dalam setiap bab ada cerita pasal dia. Dia tak suka dia dendam. Dia tak suka Arab. Yahudi ni dia dendam dengan Arab. Dia pun naik unta dia daripada Syam bergerak pergi Madinah. Dalam koyak-koyak tu dia dah baca dah. Nabi ni handsome, Nabi ni rambut macam mana. Ni nak cerita ni Salman. Sampai di Madinah, Salman ada dekat pintu gerbang. Salman yang kita tengah cerita ni ada dekat pintu gerbang. Dia tengok handsome. Inilah rasanya. Dia pun jauh sebab dia tak sampai nak jumpa. Ya Ahmad. Dia jerit. Ya Ahmad. Salman pun tengok, siapa pula panggil aku Ahmad ni? Salman pun tengok dia. Salman pun kata, Tuan, ada apa? Tuan daripada mana? Saya daripada Syam, dia kata. Saya Yahudi daripada Syam. Nama dia Fulan bin Fulan. Saya nak jumpa lelaki yang namanya Ahmad. Tuan kan Ahmad kan? Sebab saya baca Tuan handsome, macam Tuan lah. Tuan lah Ahmad. Dia kata, saya bukan Ahmad. Tapi saya sahabat Ahmad. Di sini dipanggil Muhammad. Saya sahabat Muhammad. Boleh tak Tuan bawa saya jumpa dia? Saya nak tanya dia apa istimewanya dia. Sampaikan setiap bab dalam Taurat ada nama dia. Tuan-tuan, orang ni datang
pada waktu 3 hari Nabi baru meninggal. Nabi baru meninggal 3 hari. Dia lambat 3 hari. Tuan-tuan. Lambat 3 hari. Salman nak beritahu serba salah. Salman kata, baik, saya bawa kamu. Masuk ke dalam. Jumpa lagi sahabat yang lain. Ya Muhammad. Dia tak sabar sangat dah. Ini handsome ni. Dia pun panggil. Salman kata, bukan. Ini bukan Muhammad. Jom. Pergi. Satu tempat, Abu Bakar, Umar, Osman ni tengah duduk ni. Tengah sedih. Tengah sedih betul. Dan tak boleh dengar nama Nabi. Tengah sedih. Tengah nak ubat hati ni, tengah sedih. Tak dapat nak terima yang Nabi dah tak ada. Sedih sangat. Datang Yahudi ni, yang ni kot. Ya Muhammad. Kawan tengah sedih. Umar buka pedang. Siapa pergi sebut nama Nabi ni? Aku tengah sedih ni. Umar nak pergi tebas kepala dia. Salman kata, jangan. Salman pun cerita. Dia kata, kawan ni datang daripada Syam. Dia ni Yahudi. Dia baca dalam Taurat ada nama Nabi. Dia datang nak jumpa Nabi. Baru Umar sarung balik pedang. Kalau tak, memang kena sebat kepada pakcik ni. Umar dah tak tahan lah. Umar kan dia beritahu masa hari kewafatan Nabi. Siapa beritahu Nabi wafat, aku pancung. Ni baru 3 hari. Tengah sedih lagi. Kawan tu pula sebut. Jadi Salman telah dengan Abu Bakar telah bawa dia pergi rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Muhammad dekat dalam ke, dia kata? Ada kat dalam. Ni rumah dia. Kecil rumah dia. Sama macam dalam kitab Taurat. Sama. Dalam rumah Nabi pun ada cerita. Dia pun masuk. Dia kata, kau kata Muhammad kat dalam. Ini kubur. Kat mana Muhammad? Dia kata, tuan, saya nak beritahu tuan bahawa Muhammad baru wafat 3 hari yang lepas. Tuan lambat 3 hari. Ya ke saya lambat? Dia pun nangis. Dia nangis. Kemudian dia telah mengucap di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Aisyah telah bagi jubah Nabi yang terakhir yang dipakai sebelum wafat. Dia genggam baju tu. Dia bau jubah Nabi dengan wangian Nabi yang begitu harum semerbak. Dia bau, dia hidu, dia menangis depan makan Nabi. Dia hidu, menangis, dia meninggal depan makan Nabi. Depan Abu Bakar, depan Aisyah radhiyallahu anha. Ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ni ada kaitan dengan Salman. Ada kaitan dengan Salman. Nak beritahu dalam kitab dulu ada diceritakan tentang Nabi banyak. Dan kata ulama, Nabi dulu kalau jumpa manusia akan dakwah kebesaran Allah dan juga tentang akhirat, dan akan cerita tentang adanya Nabi akhir zaman. Masya Allah. Jadi telah diceritakan dalam kitabnya tentang tanda-tanda kenabian tadi. Apa tandanya? Dia makan makanan yang berupa hadiah dan tidak makan sedekah. Bukan saja Nabi, bahkan seluruh keturunan Nabi diharamkan untuk memakan sedekah dan juga zakat. Kadang-kadang kita jumpa ada setengah orang yang suka buat kelakar yang tak apa nak kelakar. Contohnya dia kata, alah, dia orang ni Habib pun ada nasab sama keturunan Nabi. Dia macam pelekeh lah. Kita pun keturunan Nabi Adam. Dia buat kelakar macam tu. Tuan-tuan, sebab apa keturunan Nabi ni ada nasab? Sebab dia orang diharapkan makan sedekah dan juga zakat. Kalau tak tahu nasab dia, kalau dia makan, apa jadi pada dia? Tu cerita dia. Jadi kita jangan tak tahu menahu tiba-tiba, alah, sibuk pasal keturunan dia. Kita manusia tak payah keturunan dia semua. Dia buat pandai dia. Dia tak tahu keturunan Nabi, dia kena tahu kalau dia keturunan Nabi. Nasab tu. Sebab dia tak boleh ambil zakat walaupun dia miskin. Dia tak boleh ambil sedekah. Sebab itu untuk keturunan Nabi kita bagi hadiah. Kan? Kawan-kawan kami yang di kalangan penceramah, ustaz-ustaz, Satizah yang Said, kan? Kita pesan kat jemaah kadang dia nak bagi sedekah, kita kata bagi hadiah. Bagi hadiah. Sebab keturunan Nabi tak boleh ambil sedekah. Jadi Nabi tak makan sedekah, makan hadiah. Hadiah boleh. Hadiah boleh. Dan antara dua bahunya terdapat khatam nubuwah, tanda kenabian. Dekat bahu Nabi. Baik.
Tanda kenabian yang ada di tengah belakang Rasulullah SAW berupa bonjolan yang timbul daging berbentuk bulat seperti penumbuk besar, telur merpati. Ada kata bersaipel, wallahu alam. Beza pandangan ulama-ulama Syama'il ada cerita dekat belakang Nabi itu tanda kenabian. Oleh itu sekiranya kamu mampu untuk pergi ke negeri tersebut, pergilah. Kemudian dia pun meninggal dunia. Kemudian dia pun meninggal dunia. Baik. Seterusnya. Aku pun tinggal di An-Muriyah beberapa lama, tempat yang dia tuju tadi. Daripada Nasibin pergi ke An-Muriyah tadi, dan orang yang di An-Muriyah pun meninggal. Untuk menunggu kafilah Arab daripada Bani Kalb lalu di An-Muriyah. Nak tumpang daripada kafilah Arab nak pergi mencari tempat yang dimaksudkan, itu Yasrib. Aku menawarkan kepada mereka, jika kalian membawa aku bersama ke tanah Arab, aku akan berikan kalian lembu-lembu dan kambing aku. Dia ada harta waktu tu, ada lembu, ada kambing. Dia pun tawarkan, kalau kau bagi aku tumpang, ni bayaran dia. Jawab mereka, baiklah, kami akan membawamu bersama. Lalu aku serahkan kepada mereka apa yang telah dijanjikan. Mereka membawa aku berangkat bersama mereka. Setibanya di Wadi Qura. Wadi Qura dia dekat dengan Madinah. Mereka mengkhianatiku. Aku dijual kepada seorang lelaki Yahudi, maka aku terpaksa menjadi hamba milik lelaki itu. Masya Allah. Baik. Orang ni tipu dia. Orang Arab ni telah jual kepada Yahudi. Tidak lama sudah itu, sepupu lelaki Yahudi itu daripada Bani Quraidah telah datang menziarahinya. Dia memberi dan membawaku pulang ke Yasrib. Kulihat banyak pohon kurma di sana sebagaimana diceritakan oleh guruku di Am-Muriyah dahulu. Aku kenal kota itu melalui ciri-ciri yang disifatkan. Aku pun tinggal di Yasrib menjadi hamba kepada lelaki itu, yang di tempat Bani Quraidah. Baik, ada dua tempat yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebab itu setengah orang Yahudi mereka tinggal di Khaybar. Kerana Khaybar mempunyai ciri-ciri seperti yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Ada kurma, kehidupan macam di Madinah. Dia 200 kilo daripada Madinah. Kalau tuan-tuan pernah pergi, tuan-tuan akan nampak lah. Sekarang ni dah dia buka laluan untuk pergi sana, boleh pergi dah. Cuma tak boleh berhenti je. Dulu boleh berhenti. Sebab Khaybar ni kota Yahudi. Rumah dia pun masih ada. Rumah Yahudi tu masih ada dekat sana. Dan rumah mereka seperti kubu. Rumah dia pelik sikit. Macam kapal Portugis yang dekat Melaka, tapi besar lagi. Tapi dalam bangunan, dalam batu. Macam tu. Bentuk dia macam kapal. Jadi bertingkat-tingkat. Rumah dia buat macam kubu. Orang Yahudi ni tak tinggal rumah seketul-seketul. Orang Yahudi dekat tanah Arab Hijaz ni, mereka buat rumah dalam kubu. Jadi rumah dia macam kubu macam tu, macam kapal besar. Kat puncak ketua dia tinggal. Bawah ni orang kampung dia lah. Jadi nak pergi rumah ketua tu kena lalu tangga rumah-rumah orang kampung. Baru jumpa ketua. Jadi sebab itu di Khaybar tu ada 7 ke 8 kubu. Kubu ni dalam bahasa Arab dia panggil apa? Husun. Hasad nun, husun. Kan? Husun. Ada Husnul Naim, banyaklah, ada 8. 7-8 lebih kurang. Dan masih ada sampai sekarang. Saya pun tak tahu kenapa kerajaan Saudi tak bagi kita pergi tengok. Dulu boleh lah. Sempatlah saya rakam dengan RTM. Sempat saya rakam. Sekarang tak boleh. Saya pun tak tahu kenapa Yahudi tak pergi-pergi ke. Wallahualam. Tapi kita lalu kita akan nampak lah tempat-tempat sejarah tersebut. Khaybar ni sebiji macam Madinah. Dia punya pokok kurma dia. Baik. Jadi seterusnya. Bila dia sampai di Madinah, di Yasrib, dia pun kata ni betul. Seperti yang disifatkan oleh guruku. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia begitu. Baik. Apa kita boleh belajar di sini? Orang yang nak mencari kebenaran, dia ni niat ikhlas nak cari kebenaran. Dia bukan nak pergi buat maksiat, nak pergi cari pelacur. Zaman tu dah ada lah pelacur. Nak pergi mencuri, nak pergi berjudi, tidak. Dia ni, Salman Farisi, niatnya ikhlas, tulus. Orang yang jujur, amanah, soleh. Orang soleh. Pergi nak mencari guru, nak menuntut ilmu, nak dapat bimbingan. Niatnya betul. Sikit pun tak ada lari. Tapi inilah takdir Allah Ta'ala. Allah uji. Jadi dunia ni penuh ujian.
Jadi, ya Allah, aku nak pergi majlis ilmu pun kau uji aku macam ni. Bukan aku nak pergi berjudi. Salman lagi tulus dari kita, lagi ikhlas dari kita. Pun dalam perjalanannya ada ujian. Sebab kata ulama, ujian itulah sebenarnya nak mendekatkan kita dengan Allah. Nak tengok tawajuh kita tu lari macam mana. Lari ke tak ataupun tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Salman diuji jadi hamba, lagi dahsyat. Diri dia pun bukan milik dia. Kena jual. Bayangkan. Masya-Allah. Kena jual. Diri dia bukan milik dia lah. Kawan tu bagi lembu kambing. Sebelum ni orang senang. Sekarang ni diri dia pun bukan milik dia. Dia kena tipu sampai tahap macam tu. Macam mana Salman ni kan? Dia tulus, ikhlas nak belajar. Tapi memang dunia ni tempat ujian. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita perlu memahami bahawa takdir Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala ni adalah perkara yang mana Allah Ta'ala buat untuk dekatkan kita dengan Allah. Sebab itu dalam riwayat disebut, ada orang yang diberi ujian, ada orang yang mana Allah Ta'ala letakkan dia di syurga di satu tingkat 6 contoh, ataupun tingkat 5. Tetapi amal yang dia ada sekarang tak melayakkan dia untuk masuk syurga tingkat tersebut. Maka Allah beri dia satu ujian dan dia bersabar. Dengan kesabaran itu melayakkan dia untuk masuk syurga tingkat tersebut. Sehingga di akhirat, bila orang tanya, apa amal kau sampai kau layak masuk sini, dia pun cerita ujian yang dialami kat dunia. Maka semua ahli syurga kata, tidak syak lagi, selayaknya engkau masuk syurga. Sebab apa? Kesabaran kau yang begitu luar biasa. Jadi tuan-tuan, nak kita faham bahawa walaupun Salman ni pergi dengan niat yang tulus, tetapi Allah Ta'ala uji dalam perjalanan. Ketika itu dia pun tinggal di Yazrid. Dan ketika itu Nabi sedang berdakwah menyeru kaumnya di Mekah. Masa itu Nabi tak hijrah lagi. Namun aku tidak mendengar kisah baginda lantaran kesibukan dan kerja aku sebagai seorang hamba. Dia kena kerja dekat ladang kurma. Setelah berlalu masa, Rasulullah SAW berhijrah ke Yazrid. Ketika peristiwa bersejarah itu berlalu, demi Allah aku berada di atas sepohon kurma memetik buah. Manakala tuan aku pula berada di bawah. Masa peristiwa hijrah Nabi ke Madinah tu, aku ada kat atas pokok kurma. Dan tuan aku ada kat bawah. Ketika itu sepupunya datang dan menemuinya dan berkata, semoga Allah memerangi Bani Qa'ilah. Bani Qa'ilah ni ialah gelaran bagi Aus dan juga Hazraj. Aus dan Hazraj ni gelaran lain bagi mereka ni, iaitu orang Arab modern ni, ialah Bani Qa'ilah. Ada kata Bani Qa'ilan, kalau dalam Al-Quran Maktum tu Bani Qa'ilan. Qa'ilan ni ialah orang yang datang daripada Yaman. Aus dan Hazraj ni datang satu kapal, maksudnya satu rombongan daripada Yaman. Tapi dua suku yang berbeza telah ditipu oleh Yahudi. Maksudnya macam mana? Yahudi telah pengaruhi mereka sehingga asalnya adik-beradik, bergaduh berdua, berperang. Jadi benci antara satu sama lain. Jadi asalnya mereka ni daripada Bani Qa'ilah ataupun Bani Qa'ilan, daripada Yaman. Contohnya empangan Ma'rib, baru mereka telah bergerak. Baik, seterusnya. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba kerana menyambut ketibaan seorang lelaki dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi. Aku ada kat atas pokok, kata Salman. Mendengarkan kata-katanya, tiba-tiba badan aku menggigil. Macam kena demam. Menggigil sebab yang ni yang aku cari. Bila dia kata je, terus aku terasa menggigil daripada atas pokok tu. Dan kemudian aku bimbang. Aku jatuh, tertimpa atas tuan aku. Maka aku segera turun dari pokok kurma tu. Dan aku bertanya kepada lelaki tersebut, kawan tuan aku, apa yang kau katakan tadi, bolehkah kau ulangi? Maka mendengarkan itu, tuan aku begitu marah dengan perbuatanku. Lalu dia terus memukulku dengan kuat dan menengking. Apa yang kau sibukkan? Pergi teruskan kerja kamu. Oh, dia marah. Tuan-tuan, Yahudi, dia tahu kisah ni. Sebab itu dia bercerita sesama mereka kerana mereka juga menunggu Nabi akhir zaman. Sebab itu waktu zaman sebelum Nabi menjadi Nabi, kalau Yahudi ditipu oleh orang Arab, maka dia akan kata, tunggu akan datang satu waktu, datangnya Nabi akhir zaman, dan Nabi itu akan bersama kami dan menentang kamu. Sebab dia begitu yakin Yahudi datang, Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Yahudi.
tiba-tiba Nabi datang daripada bangsa Arab, maka mereka tak boleh terima walaupun segala sifat yang disifatkan dalam Taurat dan Injil itu terdapat ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana semangat taksub kepada bangsa Yahudi itu menyebabkan dia sanggup kufur pada Allah. Apabila waktu petang aku mengambil sedikit buah tamar yang kupetik. Lalu aku keluar pergi ke Kuba nak pergi jumpa Nabi. Dia membawa kurma. Dan aku dapat bertemu dengan baginda. Itulah kali pertama aku menatap wajah baginda Nabi SAW. Aku menemui baginda dan berkata, aku dengar Tuhan seorang yang soleh. Tuhan juga ada sahabat-sahabat yang berkelana yang memerlukan bantuan. Aku ada sesuatu untuk disedekahkan, disebut depan Nabi. Sedekahkan, dia nak test. Kerana aku rasa kalian adalah orang yang lebih berhak memperoleh sedekah ini. Lalu aku letakkan buah tamar itu di hadapan baginda. Kemudian baginda menyuruh para sahabatnya, makanlah. Namun baginda sendiri sedikit pun tidak menjamah buah tamar itu. Hatiku berkata, inilah tanda yang pertama yang ku cari. Kemudian aku pun pulang, aku bekerja memetik buah tamar. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan Kuba dan sampai di Madinah. Kuba tadi tempat Aus, Madinah tempat Hazraj. Madinah ni maksudnya tapak Masjid Nabawi sekarang, ataupun Madinah Najjar. Sekali lagi aku datang membawa buah tamar menemui baginda. Aku berkata kepadanya, aku dapati Tuhan tidak makan pemberian sedekah. Ini adalah hadiah daripadaku sebagai tanda aku memuliakan Tuhan. Lalu Rasulullah SAW memakannya dan menjemput para sahabatnya makan bersama. Hatiku berkata lagi, ini merupakan tanda yang kedua. Pada suatu hari aku datang menemui Nabi SAW di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Ketika itu Rasulullah sedang mengebumikan jenazah salah seorang sahabatnya. Kulihat baginda sedang duduk dengan berpakaian 2 helai selimut tebal menutupi tubuhnya. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi. Sebelum saya berangkat pergi haji, insyaAllah sempat kot. Sebab 1 Julai hari Jumaat, 2 Julai hari Sabtu, insyaAllah. Pada pertemuan yang datang kita akan sambung lagi tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, insan yang tak ada keluarga datang Madinah, tetapi Nabi iktiraf dia sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian terkasar bahasa terlanjur bicara. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah, dan dikongsikan dapat diamalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.